غفار تواب رزاق شهيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita bertemu sekali lagi ya. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya Muhammad Roger James Arnold, live untuk anda bersama yang menjemput saya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Masjid Sultan Muhammad III Bandar Pasir Mas yang pernah saya sampai ke sana, dan saya sangat-sangat rindu kat Kelantan sebenarnya. Ya, sebab setiap bulan sebenarnya kita akan pergi Kelantan. Ya, negeri yang sangat-sangat istimewa dan memang saya suka pergi ke Kelantan. Tetapi sebab PKP ni menghalang saya untuk pergi merentas ke negeri Kelantan. Tetapi Alhamdulillah, ini peluang yang Allah beri kepada kita untuk kita buat live, untuk kita bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, dan juga terima kasih kepada PUK yang membawakan program ini bersama dengan kita, iaitu ulama, Persatuan Ulama Kelantan. Alhamdulillah, hari ini kita bincang santai-santai. Saya sebenarnya seorang motivator dan juga seorang pengasas bagi persatuan, pengerusi Persatuan Inspirasi Mualaf. Saya live daripada Shah Alam hari ini. Hari ini bincang kita santai saja, ya, di mana kita nak bincangkan satu topik yang sangat menarik, iaitu adakah ini Ramadan terakhir kita? Ya, bila cakap pasal Ramadan terakhir, ramai orang terkejut, ramai orang takut. Takut kenapa? Takut mati. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, takut mati tak? Memang takut kan? Kalau kita ingat-ingat pasal mati itu, memang kita takut. Tetapi kalau kita beriman pada Allah, kalau kita bertakwa pada Allah, insya-Allah inilah penantian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, seperti juga ya apa yang berlaku dalam kehidupan baru-baru ni dengan saya akan kongsikan insya-Allah. Dan juga cukup ke amalan kita? Itu topik santai kita sambil-sambil kita tunggu ya. Sekarang ni dah pukul 5 lebih.
Ya, kita tunggu buat persiapan untuk berbuka. Mungkin ada makcik-makcik kat sana, kakak-kakak tengah masak dan sebagainya. InsyaAllah. Ya, masak tu sedap-sedap. Selawat ya, selawat. Jangan lupa selawat. Ya, masa masak tu selawat ya, insyaAllah. Satu topik yang sangat menarik. Adakah ini Ramadan terakhir kita? Ya, saya ingin mengimbas balik kepada tuan-tuan dan puan-puan apa berlaku dalam keadaan kita. Saya ingat kita semua tahu PKP, COVID-19, macam-macam ujian sampai kepada kita tuan-tuan dan puan-puan. Ya, yang kita alami di mana-mana di seluruh dunia. Dulu ujian sampai kepada kita mungkin kita saja. Betul tak? Bila kita diuji, kita saja rasa. Tetapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, satu dunia diuji dengan virus COVID-19. Subhanallah. Ya, yang ini ya, saya pernah present satu topik hikmah dalam PKP ini, dan alhamdulillah ya, banyak kita kena bersyukur pada Allah, banyak kita kena berterima kasih kepada Allah kerana memberi kita nafas. Hari ini kita boleh bernafas. Kita melihat live ini tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita masih, Allah panjangkan kehidupan kita. Allah panjangkan ya nafas kita. Allah panjangkan segala-galanya, keluarga kita dan sebagainya untuk bersama kita dan melalui Ramadan tahun 2020 ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini sudah cukup untuk kita bersyukur. Ini sudah cukup untuk kita istiqomah dalam Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Saya ingin mengimbas balik apa yang berlaku. Mungkin dia menjadi satu iktibar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang berlaku baru-baru ni. Saya nak mengimbas balik kepada seminggu lepas. Tepat seminggu lepas, sahabat saya tuan-tuan dan puan-puan, iaitu support team kita, seorang sahabat yang mu'alaf, yang juga membantu kami untuk mengedarkan bantuan. Seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, tahun ni kalau tak kenal saya boleh tengok Facebook saya, Inspirasi Mu'alaf. Tahun ni kita memberi sumbangan berupa makanan asas dan makanan kering, makanan asas dan makanan basah kepada 330 keluarga di beberapa tempat di Selangor, KL dan juga beberapa negeri juga ya. Ini melingkumi sahabat mualaf, fakir asnaf dan sebagainya. So apa berlaku? Baru-baru ni minggu lepas seorang sahabat saya, ya, saya mendapatkan pertolongan beliau untuk menghantar barangan ini kepada lebih kurang 15 keluarga di satu tempat di Kuala Lumpur. Dan bila saya memberitahu malam itu kepada dia, saya masih berhubung dengan dia, saya masih berbincang dengan dia dan saya beritahu besok, ya bro, besok jangan lupa kita pergi ambil barang dan kita akan hantar kepada mereka-mereka yang perlukan, yang susah, yang pernah yang mesej saya mereka terputus bekalan. So malam tu kita dah bincang. Besok paginya saya on the way pergi ke tempat itu, dia dah sampai dulu. Sebab lebih kurang 20 lebih barangan, banyak barangan asas dan sebagainya, banyak. Ya, so dia bawa kereta, dia memang buat Grab, tuan-tuan dan puan-puan. Apa jadi? Ya, bila saya sampai di sana, dia mengambil barang dan sebagainya, tengah letak dalam kereta. Ya, so apa jadi? Dalam seketika saya sampai, saya memang dah suruh dia jangan ambil, tapi mungkin dia rasa dia tak nak bebankan saya. So dia pergi ambil. Dia pergi ambil barang dan sebagainya. Bila saya sampai, tuan-tuan dan puan-puan, apa berlaku? Ya, bila saya sampai, saya bantu dia terduduk. Dia terduduk. Bila dia terduduk, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa takut. Takut apa? Sebab dia rasa nafas dia lebih cepat, nafas dia bertambah cepat dan sebagainya. So saya pergi dekat dia, saya tanya nak pergi hospital, dia cakap tak payah. Saya urut-urut dia dan sebagainya, saya baca Al-Fatihah, sambil-sambil itu dia pun baca Al-Fatihah. Tak sampai 2 minit, dia bangun dan dia pergi untuk meludahkan apa yang ada dalam mulut dia keluarkan, tuan-tuan dan puan-puan, dan selepas tu dia duduk, daripada itu dia nafas dia bertambah sampai dia dah tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak sampai 10 minit, tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, pemergian kita bila-bila masa.
Ramadan tahun ni mungkin Ramadan terakhir. Kita ada beberapa hari lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk kita mengimbas balik kehidupan kita, untuk kita melihat balik ibadat kita, untuk melihat balik apa yang berlaku sebagai orang Islam dalam kehidupan kita. Ini peringatan, ya, saya beri ini banyak peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Daripada saya memeluk agama Islam, kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu 7 tahun lebih, tahun depan dah 8 tahun. Ya, daripada saya memeluk agama Islam, ya, banyak pengertian dalam hidup kita, dan baru-baru ni Allah menunjukkan kepada saya pasti tuan-tuan dan puan-puan ada saudara mara atau sesiapa yang meninggalkan kita dari dunia ini. Ini satu peringatan kepada kita. Ini satu peringatan kepada saya, kepada sahabat-sahabat saya, di mana tak sampai jika Allah ingin mengambil hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan, dia takkan sampai beberapa minit kita dah tak ada di dunia ini. Tetapi apa yang kita harus ingat hari ini, message hari ini daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita buat selama ni sampai ke tahap Allah akan mengambil kehidupan kita. Dan saya melihat pada sahabat kita, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya melihat kepada kehidupan sahabat saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dia sebenarnya seorang mualaf, dia sebenarnya membantu saya baru-baru ni. Saya kenal beliau dah tak sampai 1 tahun. Tetapi tahun ni daripada masa COVID, sebab dia buat Grab, dia bantu saya hantar barangan kepada sahabat-sahabat mualaf, fakir, asnaf dan sebagainya di sekitaran kawasan dekat Selangor dengan KL. Dan lepas itu, Ramadan dia mengambil bantu saya bagi mereka-mereka yang jauh, dia pergi hantar, tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah, amalan dia, apa yang dia buat ialah benda baik. Dia buat perkara yang baik di sisi Allah, ya, dan saya diberitahu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, masa yang baik sekali, ya, tuan-tuan dan puan-puan, masa dia pemergian beliau, pemergian arwah, ya, dia mengucap dan juga dia membaca Al-Fatihah. Subhanallah. Ya, adakah kita akan sampai ke tahap itu? Ya, hari ini tuan-tuan dan puan-puan memang takut. Bila saya cerita, kalau tengok Facebook saya, bila saya cerita pasal pengakhiran, ramai orang takut. Sebab apa mereka takut? Sebab mereka tak bersedia. Mereka tak bersedia. Adakah tuan-tuan dan puan-puan hari ini yang menonton live kita ini, bolehkah kita rasa, boleh kita rasa sendiri? Kita cuba ingatkan diri kita, tanya diri kita hari ini, adakah kita bersedia? Adakah kita bersedia jika Allah menjemput kita besok, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, ini persoalan dia bila kita sentiasa ingat. Sebab itu kita sentiasa harus ingat tentang kematian kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, di situ kita melihat ibadah kita, amalan kita, apa yang kita dibuat di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin tak cukup, tak cukup tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tetapi inilah proses dia untuk kita terus istiqomah, terus berbuat baik, terus beribadah kepada Allah, terus sujud kepada Allah. Walaupun kita ni bukan manusia yang seperti malaikat, bukan. Ya, kita manusia berdosa, tetapi kita wajib untuk kita perbaiki hidup kita. Itu ringkasan sedikit daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, tentang apa yang berlaku dalam pemergian ini daripada sahabat kita. Ya, sebab mungkin Allahualam, mungkin ada di setengah kita. Saya pernah terfikir, saya pernah buat satu ceramah, ya, satu ceramah motivasi di satu masjid. Ya, tak sampai lepas habis masjid itu, tuan-tuan dan puan-puan, seorang pakcik dia keluar, tak sampai dia ambil 2 langkah, dia terbabas, dia jatuh dan habis, meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Subhanallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini saja, tuan-tuan dan puan-puan, kehidupan yang kita ada hari ini, Allah pinjamkan dunia, pinjamkan untuk kita sementara saja. Ya, kita tidak akan forever and ever di dunia ini. Takkan. Never happen.
Ya, kita takkan forever and ever akan dudukkan dunia ini. So ini yang saya nak beri peringatan sedikit kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ingat apa yang kita buat selama ini. Mungkin bukan saja di bulan Ramadan. Mungkin bulan Ramadan ni kita beribadah kepada Allah. Hari ini ya banyak yang berlaku dalam PKP ini, dalam kehidupan kita. Ada hikmah. Mungkin ada di sekeliling, mungkin saya ada ketika saya terfikir, saya ni berdosa, bagaimana saya ingin menghadap Allah? Saya ni berdosa, bagaimana saya ingin menghadap Allah? Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita sentiasa ya berhormati Allah dan sentiasa kita ingat tentang Allah. Walaupun kita berdosa, ya sentiasa dosa tu kita tak boleh lari. Ya, hari ini saya keluar, saya melihat seorang wanita, itu dah berdosa dah. Ya, hari ini kita keluar, kita drive kereta, ini berlaku ni. Berlaku. Ya, kita drive, kita tengok seorang sahabat kita yang lintang pukang bawa kereta, motor. Apa jadi? Apa kita buat? Ya, kita dalam hati kita, atau kita horn dia, atau kita maki ke apa ke, semua kita buat. Saya pernah buat, tuan-tuan dan puan-puan. So, tak lari. Ya, kita ni manusia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so ini sedikit peringatan kepada kita. Dan ini juga tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tuan-tuan dan puan-puan apa berlaku. Saya sangat rindukan untuk pergi ke masjid, untuk pergi ke surau. Ya, alhamdulillah kita ada sahabat-sahabat kita yang membuat FB live, yang memberi ilmu, mencari ustaz-ustaz, mencari orang-orang yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka-mereka ini alhamdulillah saya sangat bersyukur. Masa saya pergi ke masjid dan surau, kalau kita tengok dah dekat 2 bulan dekat masjid dengan surau ditutup ya. Mungkin di kawasan tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh solat jemaah dan juga bersyarat solat jemaah. Masa saya pergi untuk uruskan bersama dengan keluarga arwah, ya, kita solat asar, dan bila saya solat asar, saya tengok kita jarakkan. Ya, memang kita jarakkan kita solat, tetapi saya terfikir selepas saya solat, saya rindu sangat nak pergi masjid. Ada di kalangan kita tuan-tuan dan puan-puan yang masih tidak sampai ke masjid. Ada di kalangan kita yang masih tak sampai ke surau. Walaupun surau dan masjid banyak di Malaysia. Banyak, mungkin dekat rumah kita tak sampai 5, mungkin 10 ke 20 step kita dah sampai ke masjid. Tetapi kita tak pernah melangkah ke masjid dan surau. Ya, ini dia. Ya, betul-betul Allah memberikan kita satu pemikiran untuk kita fikirkan. Ya, kita rindu kat masjid. Ya, saya pasti ustaz-ustaz yang berada ni memang rindu untuk melihat jemaah yang berada. Ya, untuk solat dan sebagainya bersama. So memang kita rindukan ya. Dan apa berjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, ya, dalam bulan ni kita banyak-banyak berfikiran ya, adakah ini Ramadan terakhir kita? Apa jadi? Ya, hari ini kita melihat banyak social media hari ini yang di akhir zaman ini banyak fitnah yang berlaku di dunia ini. Kita buka FB, Facebook kita melihat banyak video-video fitnah, banyak video-video dalam bulan Ramadan. Ya, memfitnah sebagainya, memfitnah tentang beberapa sahabat kita, sahabat se-Islam kita. Kita ni umat Islam. Jika kita tahu seseorang itu buat jahat, sepatutnya kita pergilah cari sahabat kita, kita memberi nasihat kepada kita. Jangan kita terus memfitnah, dan mungkin ia betul, tetapi siapa kita untuk memfitnah? Siapa kita untuk mempersoalkan? Siapa kita untuk judge dia? Ya, so ini yang kita kena ambil tuan-tuan dan puan-puan. Ini apa yang saya bagi hari ini ialah sebagai peringatan kita ya, supaya kita tidak tergolong. Ya, tidak tergolong semasa kita peninggalan kita pada akhir hayat kita, bila kita akan ditarik, dia berlaku 10 minit, tak sampai 10 minit Allah tarik, pom, habis. Dalam 10 minit itu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin adakah kita akan ingat Allah? Itu persoalan dia tuan-tuan dan puan-puan. Sedih kadang-kadang kita melihat sahabat kita yang pergi, dia meninggalkan kita.
yang kita rasa kita boleh buat lebih kepada dia. Mungkin kita boleh beri peringatan, mungkin dia tidak dia sendiri, ya, mungkin tidak dekat dengan Allah, kita tidak tahu dia ini sahabat kita, keluarga kita yang tidak beramal dalam Islam. Apa tindakan kita, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini? Ya, alhamdulillah sahabat yang pergi itu, alhamdulillah pada pengakhiran kehidupan dia beramal, dia membantu kita, dia buat baik. Alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan sahabat-sahabat yang di luar? Mungkin keluarga kita, mungkin kawan-kawan kita yang masih tidak beramal dalam Islam. Kita harus sebagai seorang Islam, tuan-tuan dan puan-puan, kita harus doakan mereka. Dan saya rasa sangat-sangat dekat dengan mereka-mereka ni. Sebab tu saya sampai ke masjid, ke surau, untuk memberi peringatan kepada sahabat-sahabat kita, ya, supaya mereka, kita yang tengok live FB hari ini atau berada di masjid bila kita ustaz-ustaz dan kita sampai ke sana, kita yang harus, kita dah cukup ilmu dah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita yang harus pergi dan jumpa sahabat-sahabat keluarga kita yang mungkin kita tahu, kita tak tahu dah. Kita dah tahu mereka tak beramal. Kita dah tahu mereka yang asasnya mereka tak buat, iaitu solat. Ya, so apa tindakan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Ya, jangan kita ambil tindakan tidak peduli. Make dono, jangan make dono. Ya, sebab pengakhiran dia, bila kita menangis tak? Bila kita pergi jumpa sahabat kita yang meninggal, menangis tak? Ya, sepatutnya tidak. Memang menangis. Tetapi kita harus menangis hari ini sebab kita tahu sahabat kita tak beramal dalam Islam, tak menyembah Allah, dan dia akan pergi, dan di situ kita menangis sekuat-kuat hati sebab kita tidak mengambil tindakan untuk membawa beliau ke jalan Allah. Inilah tangisan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya masih ingat bila ayah saya meninggal dunia 3 tahun lepas. Saya menangis sekuat-kuatnya. Kenapa? Sebab saya tidak dapat membawa ayah saya untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Ya, itu pengakhiran ayah saya, tetapi doa itu sentiasa ada. Tetapi kita tak tahu. Allahu alam, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu pengakhiran dia, di mana kita akan jumpa di syurga nanti. Ya, syurga di akhirat nanti. Inilah yang akan berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Tangisilah sekarang untuk keluarga kita, kawan kita. Dan ini mungkin terakhir Allah beri peluang kepada kita. Baru-baru ni juga, ya, saya banyak suka kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ni saya menyampaikan, seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu, saya banyak juga aktif dengan menyampaikan Islam kepada sahabat-sahabat non-Muslim. Ya, saya berjumpa dengan dia dalam satu keluarga lebih kurang 6 orang memeluk agama Islam. Baru-baru ni, baru seminggu lebih macam tu lah. Ya, lebih kurang 6 orang. So dia bermula dengan suami isteri yang saya jumpa, saya sampaikan Islam kepada mereka, alhamdulillah mereka terima. So suami isteri ni, mereka accept Islam, mereka terima, mereka mengucap 2 kalimah syahadat bersama dengan ayah ibu mereka duduk dan dengar. So bila mereka duduk dan dengar, okey dah settle, saya dah bantu mereka syahadat, saya dah balik. Kedua hari lepas tu, mereka cakap yang adik mereka, iaitu bawah umur, iaitu 17 tahun, ingin memeluk agama Islam. So saya sampai lagi sekali. So bila saya sampai, saya tanya soalan kepada adik ni 17 tahun, dan dia pun cerita pasal pengalaman dia dan sebagainya. Lepas tu saya bantu syahadakan. Ibu bapa tu ada kat sana, mendengar. Kali ketiga, kita bawa mereka semua untuk register pengislaman. Di Kuala Lumpur, kita bawa mereka untuk pendaftaran pengislaman. Ibu bapa pun terpaksa datang sebab anak bawah umur, ya. So mereka datang, mereka setuju anak mereka memeluk agama Islam, tetapi ibu bapa belum memeluk agama Islam. Ya. So di situ, tuan-tuan dan puan-puan, saya mendapat panggilan 1 hari selepas itu, ataupun tak sampai beberapa jam mereka dah balik, saya mendapat panggilan yang ibu bapa pun nak memeluk agama Islam.
Masya Allah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lebih ramai orang memeluk agama Islam. So, apa saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, ialah di manakah kita hari ini? Adakah ibadah kita cukup? Adakah amalan kita cukup? Adakah dalam bulan puasa ini kita mengambil peluang ini, ya, untuk beramal sepenuh-penuhnya, walaupun PKP dengan COVID ada, inilah peluangnya untuk kita beribadah kepada Allah. Ya, di situ tuan-tuan dan puan-puan. So, bila saya pergi balik jumpa ibu bapa, saya tanya mereka. Saya tanya mereka persoalan dia. Saya tanya bapa dia macam mana sampai. Ya, sebab dia dah berumur 55 lebih. 54 ke 55? 54 tahun. Saya tanya, uncle, boleh tak cerita kepada saya macam mana kehidupan uncle sebelum ni? Oh, dia ceritalah. Dia cerita, bro, daripada saya start, ya, daripada start kehidupan saya diuji. Saya dah 3 kali. 3 kali saya dah escape kematian. Subhanallah. 3 kali saya dah escape kematian, bro. Pertama, saya accident. Sampai patah-patah dah. Sini semua tulang boleh nampak tak? Nampak. Ya. Kali kedua, dia pergi operation. Ya, dia operation apa tak tahu. Operation dalam perut ke apa? Perut dia. So, perut dia pun dia operation, dan dia ada letak plastik ke apa untuk support as a substitute dalam perut dia. Yang kali ketiga baru-baru ni, dia dapat masalah paru-paru, di mana dia terpaksa tebuk kat sini, dan kalau tengok dia masa kita syahadah dia dah tak kena tebuk dah kat sini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini yang berlaku kepada setiap manusia sampai mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi peluang, Allah memberi nyawa kepada mereka ni sampai mereka terima. Sampai mereka terima Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, ini satu peringatan kepada kita yang lahir-lahirnya Islam, yang kita dah keluar, dah lahir sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Allah sudah beri kita nikmat yang paling besar. Hadiah yang paling besar. Hadiah yang apa tu? Hadiah hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir sebagai seorang Islam itu satu hadiah yang paling besar. Yang kita hari ini, adakah kita appreciate? Adakah kita value hidayah itu? Ya, ini yang persoalan dia kepada kita semua, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini harus kita melihat kepada diri kita, harus kita melihat kepada keluarga kita, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan jangan, ya, seperti saya cakap, bulan ni jangan memfitnah, jangan share benda-benda fitnah ni. Betul? Ya, saya tengok dalam wall Facebook, kalau kita tengok mestilah kan. Kita tengok dalam FB, kita tengok dalam YouTube dan sebagainya, macam-macam yang berlalu. Ya, fitnah, jangan share. Kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin apa yang kita buat sebenarnya kita meningkatkan dosa kita, ya, Allahu alam, dan juga kita meningkatkan pahala orang itu. Sebab kita fitnah kan. Ya, so jangan sampai sampai ke tahap itu, ya. Dan ini yang berlaku, ramai orang cakap, ya, dalam bulan puasa, orang cakap, dalam bulan-bulan biasa dia cakap banyak hasutan syaitan dan sebagainya, tapi bulan Ramadan tak ada syaitan. Ya, tak ada apa-apa, mungkin ada lah kan, tapi tak ada lah. Tapi hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat orang yang masih melakukan benda-benda yang berdosa, masih berlaku, inilah mereka sebenarnya. Kita keluarkan semua. Allah dah beri peluang, tetapi ini nafsu kita sendiri ni hari ini. Ya, di mana kalau kita tak solat hari ini, maksudnya ada syaitan ke, ada jin ke, ada apa benda pun, kita takkan solat. Ya, so inilah kita. Kalau kita masih fitnah, kita masih buat benda-benda yang tak betul di dunia ini, inilah kita. So ubah hidup kita. Ubah. Siapa tidak mahu? Mungkin kalau kita tak tahu, sebagai seorang Islam, kita dah tahu dah apa yang akan berlaku. Ya, di azab kubur dan sebagainya, kita dah tahu. Ya, tetapi kita ada di kalangan mereka, saya jumpa, tak apalah, saya tunggu sampai saya 50 tahun, saya mungkin retire dan sebagainya, baru saya nak berubah. Ya, adakah anda pasti? Adakah anda pasti? Adakah kita sampai ke umur itu? Memang tak tahu. Mungkin Allah tarik besok. Mungkin Allah tarik nyawa kita besok, di mana kita tak cukup amalan kita, tuan-tuan dan puan-puan.
Ya, sebab itu kita kena sentiasa ya beribadah kepada Allah, sentiasa ingat tentang Allah. Dan satu lagi saya nak beritahu apa yang berlaku ya, sentiasa ya amalan yang paling baik di bulan Ramadan ialah sentiasa ingat tentang Allah, sentiasa sebut nama Allah, sentiasa zikir tentang Allah, sentiasa sebut nama Allah. Sebab bila kita ditarik nyawa kita, tuan-tuan dan puan-puan, masa tu kita mungkin takkan ingat. Ya, takkan ingat tentang Allah. Mungkin kita takkan ingat pas masa tu. Ya, kalau seperti yang selalu saya cakap pada sahabat-sahabat kita, mualaf kita, fakir atau siapa-siapa yang saya jumpa. Apa yang kita boleh buat hari ini di bulan Ramadan untuk tambahkan pahala kita? Ya, Allah beri peluang kepada kita untuk tambahkan pahala kita. Pahala macam mana? Kita buat solat tarawih, kita dapat pahala. Kita sedekah, Masya Allah, paling besar sedekah ni. Ya, kita sahabat-sahabat kita yang mendoakan kita ya. Dan lagi satu, zikir nama Allah. Simple. Kalau tak tahu zikir yang panjang-panjang, sebut nama Allah. Masya Allah. Kalau tengok jumpa saya sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kalau jumpa saya, kalau memang kenal saya, kalau jumpa saya, inilah yang akan berlaku. Saya akan sentiasa sebut Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. So, ini dalam kehidupan kita, sentiasa sebut. Bila Allah tarik, sebab bila kita sebut nama Allah, bila kita sebut nama Allah, bila kita zikir nama Allah, kebaikan apa yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam jati, dalam darah kita, dalam badan kita, dalam hati kita, itulah yang akan berpegang kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. So itu pengakhiran kita, kita tak tahu pengakhiran kita. Ya, ini rahsia Allah. Hidayah tu rahsia Allah. Kematian pun rahsia Allah. Bila-bila boleh sampai kepada kita. Ya, tetapi kita sentiasa beramal dalam Islam, insya-Allah, alhamdulillah. Ya, satu lagi beberapa perkara juga saya ingin memberitahu ya. Sedekah ni, tuan-tuan dan puan-puan, ya, alhamdulillah, ya, sesuatu yang kita sentiasa harus buat dan dalam kemampuan kita. Sedekah ni paling baik. Bila saya pergi umrah tahun lepas, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya dengar daripada kawan-kawan saya lah, dalam bulan Ramadan mereka bekerja-kerja untuk bersedekah. Ini dia, ini yang paling baik. Ya, hari ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan di kawasan masing-masing mesti ada orang yang susah, pergi jumpa mereka. Ya, pergi jumpa mereka, bantu mereka, ya, buat dan istiqomah dalam buat kebaikan ni. Walaupun terbaik sekali, saya pernah belajar daripada seorang cikgu, dia cakap yang kita ada duit, kita sedekah, mungkin itu biasa je. Tetapi bila kita sedekah, pernah tak? Kita sedekah bila kita tak ada apa-apa. Itu luar biasa. Cuba bayangkan, kita ada RM100 dalam wallet, kita ada anak-anak nak beli makan semua, bukan habiskan semua 100. Tapi kalau iman kita kuat, insya-Allah kita tahu Allah akan membalas kita, ya, membalas kebaikan kita, memberi pahala kepada kita, membalas apa yang kita buat. Ya, saya pernah dalam situasi itu, bila saya pergi masjid, saya ada 100 dan RM2. Ini saya cakap yang betul ya. Saya terus bayar RM102. Bila saya buka wallet tu, alamak, keluar masa first lah memeluk agama Islam. Kira bagi RM2 je lah. Kan? Ini pernah saya buat. Ya, sebab apa saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, sedekah ni, ya, saya banyak. Ya, bila saya bersedekah kepada niat kerana Allah, Allah membalas. Allah memberi balik kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah dia. Sebab apa yang kita buat, tuan-tuan dan puan-puan, ya, apa yang kita buat hari ini, ya, apa yang kita buat hari ini ialah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya ya, mencari ataupun kita sebenarnya mendapat ataupun kita saham akhirat. Kita tengah kutip lebih saham akhirat. Sebab di akhirat nanti, inilah pertimbangan dia. Inilah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti, saham akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, zikir dan solat tarawih. Solat tarawih hari ini mungkin kat masjid tak ada. Saya tak tahu kat masjid kat Kelantan. Saya tak pasti jika boleh solat tarawih dekat sana. Ya, saya ingat tak ada, Ustaz. Okey, okey. Dekat sini pun tak ada, tapi ada yang 4 orang saja. Subhanallah. Ya. So ini yang berlaku, tetapi kat rumah. Sebab itu saya cakap,
Hikmah di sebalik PKP, COVID-19 ialah kita bersama dengan keluarga kita. Kita beribadah dengan keluarga kita. Mungkin selama ini kita tidak mempedulikan, kita tidak tanya anak kita solat ke, anak kita tak solat ke, anak kita buat apa. Tapi hari ini tak boleh keluar mana-mana. Ya, ini hikmah dia. Mungkin sekarang ni PKPB ni okey, boleh keluar dan sebagainya. Tetapi ini dia, hikmah dia. Hikmah dia kita solat tarawih dengan keluarga kita, kita solat jemaah dengan keluarga kita, kita memberi tazkirah pendek kepada anak-anak kita, kita mengaji dekat rumah, kita mengingat, kita selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hikmah yang kita buat. Dan inilah pahala dia, saham akhirat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saham akhirat. Setiap kali kita berbuat baik kepada Allah, setiap kali kita menyebut nama Allah, setiap kali kita buat kerana Islam, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pahala itu akan sampai kepada kita. Itulah saham akhirat kita, tuan-tuan. So jangan terkejut ya, jangan kita ya bila akhir pengakhiran hidup kita, ya ini yang peringatan saya hari ini di akhir akhir kehidupan kita di dunia ini, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala mengambil hidup kita, mengambil setiap yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan, ya inilah yang berlaku kepada kita. Adakah kita akan ingat tentang Allah? Adakah kita akan mengucap ini yang berlaku? Sebab bila kita ditarik nyawa kita, mungkin masa itu kita tak ingat Allah. Masa tu kita ingat apa? Alamak, habislah harta aku nak bagi bini nombor berapa? Ya, aku nak bagi sahabat. Itu yang perfikiran kita. Ya. So itu yang sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Insya-Allah, Allahu alam. Ya, dan solat tahajud di malam, jangan lepaskan. Ini peluang dia. Ya, di Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya sebagai seorang 7 tahun memeluk agama Islam, subhanallah. Dia punya, apa yang kita buat ni, tuan-tuan dan puan-puan, seperti selalu saya cakap kepada sahabat-sahabat non-Muslim kita. Ya, kita menyembah Allah yang mencipta kita. Kita menyembah pencipta kita. Adakah kita akan leka dalam menyembahnya? Adakah kita akan leka dengan ibadah kita? Ya, sebab tu kita kena fikir. Ini sesuatu yang kita kena fikirkan dalam kehidupan kita. Sebab saya bukan dekat dalam keadaan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini peringatan untuk kita imbas kembali. Kita ingat balik apa kesilapan kita, apa yang berlaku dalam hidup kita, apa yang berlaku dalam hidup kita. Mungkin kita ada salah silap, mungkin ada sesuatu yang kita buat ya dalam ni, dan dalam bulan yang mulia ini, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi, maafkan mereka yang menghina kita, maafkan mereka yang buat buruk kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kadang-kadang apa yang kita buat, ya kita mendengki dengan sahabat kita, atau kita tak, mungkin keluarga sendiri. Ya, ada di kalangan sahabat kita yang jumpa saya beberapa bulan lepas memberitahu tentang perebutan harta ya dalam keluarga mereka. Dia sangat marah. Sangat marah. Ya, sebab harta ni harta dunia. Maafkan mereka. Sebab besok bila Allah tarik kita masih berhutang di dunia ini. Ya, maafkan mereka. Mungkin maaf besar-besar, mungkin dosa mereka, mungkin mereka menghina mereka menghantar fitnah kepada memfitnah kita berbesar-besar. Maafkan mereka. Ya, sebab inilah sebagai seorang Islam, tuan-tuan. Kita memaafkan sahabat-sahabat kita. Kita terus istiqomah dalam Islam. Kalau kita tak maafkan, apa jadi? Selalu saya cakap ni. Bila kita tak maafkan, dan dalam bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, insya-Allah martabat kita akan paling naik, paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita maafkan seseorang, bukan mudah. Bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah melalui, bukan mudah. Cuba bayangkan orang yang betul-betul memfitnah kita. Ya, ini berlaku di mana-mana kawasan pun saya pergi, memang berlaku. Kita tidak memaafkan mereka, kita berdendam dengan mereka, apa jadi? Ya, kita lebih dekat dengan apa? Dengan hospital. Sebab apa? Sehari-hari kita berzikir pasal orang ini. Dan apa jadi?
pressure kita naik, penyakit semua datang kepada kita, tak payah. Ya, kita kan ada Allah. Setiap kali, memang kita ni manusia tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang memang kita tak boleh. Kita tak boleh lari daripada apa yang berlaku dalam kehidupan kita, di mana bila kita diuji, ya, inilah ujian dia, di mana kita sendiri tidak boleh memaafkan mereka, ya, sebab ini yang berlaku dalam kehidupan kita setiap hari, ya. So kita kena belajar, ya, untuk memaafkan mereka dan latih diri kita. Bukan mudah untuk memaafkan sahabat-sahabat kita, tetapi kita latih diri kita. Macam mana nak latih diri kita? Senang je. Senang saja. Setiap malam kalau boleh atau selepas kita solat dan sebagainya, doa sebab kita simpan kemarahan ni dalam hati kita. Ya, ini kita simpan dalam apa-apa kesalahan mereka atau fitnah dan sebagainya, dengki kita dan sebagainya dalam hati kita. Dan hati ni sangat penting ni. Ya, sangat-sangat penting. Ya, sebab tu kita seharusnya ya, wajib untuk kita maafkan sahabat-sahabat kita. Terutamanya kita ni umat Islam, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita umat Islam dan kita diajar untuk memaafkan mereka, ya. Okey, lagi satu saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan Ramadan yang sangat mulia, ya, kita cubalah, saya melihat mungkin tahun ni alhamdulillah kita cuba makan secara cukup. Ya, secara cukup. Ya, ada di kalangan macam saya dulu masa first year puasa, happy sangat. Sebab apa? Boleh beli makan banyak-banyak simpan. Makan beli. Sebab kita masa tu kita tengah puasa kan Ustaz. Kita puasa, ya, kita rasa kita nak makan ni, kita nak makan itu, ya, dan sebagainya. So kita beli banyak-banyak tapi kita tak makan. So apa jadi? Kita buang. Ya, kalau boleh kita makanlah. Macam saya sekarang ni alhamdulillah, apa saya buat? Saya sebenarnya makan sangat simple. Dalam bulan puasa ni sangat simple sebab kita tingkatkan ibadah kita. Itulah Allah dah beri kita untuk tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Ya, kita makan secukupnya. Ya, macam untuk saya apa saya buat setiap bila sahur tu saya cuma ambil kurma, air atau susu and that's it. Tak boleh. Sebab saya ni tak biasa makan sarapan. Saya ingat masa saya, kalau tak salah saya pernah buat kuliah subuh dekat Kelantan. Habis kuliah subuh terus bawa pergi makan apa? Makan nasi. Masya Allah. Saya pun panik. Masya Allah. Makan. Tapi alhamdulillah. Memang orang Kelantan ni semua Masya Allah. Saya pernah kuliah Kelantan untuk subuh. Subuh saya suka. Sebab ramai, penuh. Masjid memang penuh bila saya pergi kuliah subuh dekat Kelantan, memang penuh. Saya suka sangat dekat Kelantan, especially weekend. Wow, meriah betul. Ya, mereka semua bawa kita pergi makan apa, nasi, Masya Allah, tak masuk lah. Tapi sebab sahabat-sahabat kita dah bawa, kita makan je lah. Tapi saya suka yang nasi padang, bukan nasi padang. Nasi kerabu ya. Nasi kerabu, Masya Allah. Rindu sangat nak pergi ni Kelantan. Bila PKP nak habis ni, nak sampai sana. Sebenarnya, Ustaz, dengan sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, masa COVID-19 yang lockdown tu, saya berada di Kelantan. 2-3 hari sebelum tu, saya berada di Kelantan. Ya, saya ada meeting dengan private secretary kepada Datuk daripada seorang sahabat kita, yang kita nak buat satu program pemantapan akidah bagi 100 lebih ke 200 mualaf di Kelantan, dan juga kita dah standby untuk program bersama 15 sahabat mualaf kita, di mana kita nak bersama dengan pengerusi PUK juga berada kat sana. Tapi tak jadi. Sebab apa? Kita dapat tahu ada sahabat kita 3 orang ke macam tu yang pergi untuk tabligh, yang baru balik kepada Kelantan. So mereka semua tengah panik sebenarnya masa tu.
Saya pun naik kapal terbang takutlah kan. Semua pakai mask je. Ya, masa tu belum lockdown lagi. Ya, nasib baik dah sampai dah Kuala Lumpur, alhamdulillah. Okey, sedikit perkongsian saya, insya-Allah ya, hari ini semoga kita, yang saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kita imbas balik apa yang kita cerita tadi, ialah mungkinkah, ya, persoalan dia, mungkinkah ini Ramadan terakhir kita. Ya, ini satu persoalan, mungkin bukan pasal Ramadan, mungkin Allah akan tarik hidup kita, Allah akan tarik nyawa kita pada bila-bila masa. Bila-bila masa. Kita tak tahu, ini rahsia Allah. Tetapi adakah kita bersedia? Are we ready? Adakah at that point kita akan bersyukur, ya Allah, ambillah nyawa saya. Kalau kita beriman pada Allah, insya-Allah. Kalau kita beriman pada Allah, insya-Allah kita menanti pemergian. Ya, kalau kita tak beriman, kita masih rasa takut. Jangan ambil nyawa saya dulu. Ya, kita pergi suntik ni, suntik tu, buat plastik surgery macam-macam. Ya, nak lanjutkan, ini semua ketentuan Allah. Buat apa pun, kalau Allah nak tarik, Allah akan tarik nyawa kita. Ya, seperti dengan sahabat saya nak habiskan ni, saya masih ingat dia saya angkat dia masuk dalam kereta saya. Ya, masuk dalam kereta saya, masa tu dia dah tak ada dah. Saya rush pergi hospital ni, rush pergi hospital. Sampai ke hospital, letak dekat emergency, dah tak ada dah. Sahabat kita. Dah sampai 10 minit tu. So ini boleh dan pasti akan berlaku kepada kita. Cuma ini rahsia Allah. Adakah Allah, dan ini juga berada di minda saya. Adakah Allah akan tarik nyawa saya atau nyawa kita bila kita beribadah atau buat baik, ataupun Allah akan tarik nyawa kita bila kita melakukan dosa. Melakukan apa saja dosa. Allah tarik kita. Subhanallah. Nauzubillah. Saya harap itu tak berlaku kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, saya harap kita semua istiqomah dan beribadah kepada Allah dan tambahkan keimanan kita. Ini yang paling besar, tuan-tuan dan puan-puan. Ramadan is the best month of all the months. Di mana kita berlipat ganda pahala kita, berlipat ganda segala-gala kebaikan kita. Mungkin dalam bulan ni, tuan-tuan dan puan-puan, ialah satu bulan untuk saya personally, saya rasa. Saya selalu fikir begini, ya. Satu bulan ni kita perbaiki hidup kita. Bila kita kontrol nafsu kita, memang tak boleh. Kan? Yang nak shopping tu shopping juga kan. Sekarang ni tak kisah, tak boleh tahan nafsu. Kan? Kalau tengok kita nak, untuk wanita lah, untuk lelaki tak payah cakap lah. Untuk wanita yang nak beli tu shopping lah, apa benda tu, kita tahan sikit. Tapi tak boleh berlaku lah. Ya, tapi insya-Allah, ya, kalau kita berkemampuan, insya-Allah. Tetapi apa saya nak bagi tahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ya, ialah kita sentiasa ingat dengan Allah. Ingat tentang Allah. Ingat. Pengakhiran kita mungkin akan berlaku bila-bila. Itu saja peringatan saya hari ini sebenarnya. Ya, peringatan saya ialah untuk kita sentiasa ready, sentiasa bersedia, dan kita tahu kita akan sampai. Tapi bila itu persoalan yang besar, itu rahsia Allah. Ya, so saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita doakan sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa kita doa pada Allah, minta pada Allah, kita ikhlas, kita buat. Sebab Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya berpuasa, tahun pertama saya tak boleh puasa. Tahun pertama dan tahun kedua saya tak boleh puasa sebab saya ada gastritis yang paling besar lah. Memang teruk juga. Ubat saya ada 3 ubat saya ambil untuk gastrik. Ya, ada 3 ubat saya ambil lah untuk gastrik, ya. So tahun pertama saya dalam seminggu, memang excited kita nak berpuasa. Kali pertama saya puasa, wah excited. Ya, besok bangun pagi-pagi, ya. Pagi-pagi kita sahur dan sebagainya. Tapi sampai seminggu saja. Sebab saya terpaksa pergi hospital. Emergency jadi tempat kedua saya. Sebab apa? Sebab gastritis tu dia jadi, sebab kita dulu memang sosial yang terlalu tinggi dulu kan. So bila kita minum ke apa ke dan sebagainya, dia dah efek kita punya perut. So 2 tahun pertama memang payah.
Ya, tapi saya latih diri. Ya, latih diri. Pagi-pagi kita makan something, kita ada ubat dan sebagainya. Kepada mereka yang ada ubat tu ambil. Ya, jangan biarkan ubat kita sampai berbuka baru nak ambil. Kalau pagi ni ambil pagi. Ya, sebelum sahur tu dah ambil dah, insya-Allah. Ya, Allah walam, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa dalam bulan Ramadan seperti saya cakap, anda diberi peluang hari ini. Anda diberi peluang untuk beramal dalam Islam dan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada ibadah kita atau apa yang kita boleh buat hari ini ialah untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengeluarkan sedikit sumbangan ya kepada pihak masjid, kepada tabung sumbangan PUK, Persatuan Ulama Kelantan, dan juga Inspirasi Mualaf. Okey. Jangan kena sebut juga, nanti orang kecam saya. Ya, saya sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam bulan puasa ni, daripada COVID kita dah start untuk menghantar bantuan. Lebih kurang 500 keluarga dalam COVID sendiri kita bantu. Dalam bulan Ramadan kita menghantar, sebab tahun lepas kita masak hantar lebih kurang untuk 500 orang tahun lepas. Ya, tahun ni tak boleh. Tahun ni tak boleh dekat dengan dia orang. So kita buat apa? Saya plan untuk apa kita plan ialah kita menghantar makanan asas dan makanan basah. Ya, ini baru tadi kita hantar minggu keempat, minggu terakhir. Ya, kita menghantar kepada lebih kurang dekat KL Selangor ni kita ada lebih kurang 330 keluarga. Setiap minggu kita hantar kepada mereka. Kenapa kita hantar? Bukan sebab kita nak hantar saja-saja orang bagi sumbangan, hantar, tak ada. Kita yang pertama, kita nak menghantar kepada mereka fakir, mereka asnaf. Kita menghantar sumbangan ni supaya ini meringankan beban mereka dan mereka boleh fokus pada ibadah kepada Allah. Sebab itu sentiasa dah 4 tahun saya buat pengantaran makanan dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Tapi apa yang Allah beri kepada kita? Berkat. Allah beri rezeki dan berkat kepada kita, di mana dalam bulan Ramadan niat apa saja Allah beri. Tahun ni saya niatkan, ya Allah, temukan saya orang yang nak memeluk agama Islam, nak tahu bahasa Islam. Subhanallah. Allah beri pahala yang paling besar. Allah beri rezeki yang paling besar. Ya, sampai hari ini alhamdulillah saya telah bantu syahadakan dalam bulan Ramadan saja lebih kurang 13 orang. Ini semua ketentuan Allah. Baru 2 hari Jumaat saya pergi register. Aunty dengan uncle yang tadi saya cakap, tu, 2 orang saya bawa register. Dan seorang cakap nak jumpa. Saya cakap okeylah, jumpa kat sana. Jumpa, borak, cerita pasal Islam, sampaikan pasal Islam, dan dia cakap macam mana saya nak masuk Islam. Terus kita syahadatkan. Dan saya tengah duduk ni, tengah borak hari Jumaat kan, kita tengah borak dan sebagainya, datang seorang Mat Saleh. Mat Saleh, dia bukan Mat Saleh, dia dari South Africa, seorang wanita. Ya, yang berumur 38 tahun, dia datang, dia nak tahu bahasa Islam, dia tahu bahasa Indonesia, so cepatlah, tapi kita cakap dengan bahasa Inggeris. South Africa punya, putih, Mat Saleh lah, kira macam Mat Saleh. South Africa kalau kita tengok, dia banyak Mat Saleh punya. Ya, so bila cerita dengan dia, alhamdulillah, kita bantu syahadakan dia. Dan dia hari ini berkelas orang Islam. Subhanallah. Itulah niat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ramadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, terbaik untuk kita minta apa saja kepada Allah. Niat ikhlas kerana Allah, Allah beri. Ya, sebab tu saya dalam proses banyak-banyak ni, saya minta untuk saham akhirat. Sebab tak tahu, saya dah 45 tahun, apa lagi saya nak? Nak kereta besar untuk apa? Ya, nak rumah besar untuk apa? Mungkin tahun depan saya dah tak ada dah. Atau 10 tahun lagi saya dah tak ada, untuk apa? Ya, kita teruskan beribadah kepada Allah. Ya, tapi alhamdulillah Allah beri rezeki, Niat kita Allah akan beri. Ya, insya-Allah, Allah walam, sedikit perkongsian saya hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sesiapa yang ingin follow saya, pergi ke FB Inspirasi Mualaf. Kalau pergi FB saya Inspirasi Mualaf, sekarang ni kita Persatuan Inspirasi Mualaf, ataupun pergi ke FB saya Muhammad Roger Arnold. Ya, boleh pergi ke IG saya inspirasi.mualaf dan follow kita, ya, follow supaya kita bertambah. Ya, dan ini rahsia dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ini rahsia dia. Kadang-kadang minta maaf, ya.
kadang-kadang kita ada sahabat kita non-Muslim dalam Facebook kita, tetapi kita tak pernah sampai kat dia. Mungkin Allahu alam. Tetapi bila tuan-tuan dan puan-puan add kita ke macam tu, atau sahabat-sahabat yang menyampaikan Islam dan menyampaikan dakwah, bila mereka share post-post tentang orang memeluk agama Islam, kebaikan Islam dan sebagainya, so dia lalu kepada post mereka. Dan ini ialah asbab mereka melihat kebaikan Islam. Dan itu sebabnya, ya, bila mereka melihat, mereka tertarik. Sebab mereka mendapat hidayah ni, dia satu proses. Ya, so add sahabat-sahabat yang buat dakwah, menyampaikan kepada non-Muslim, kita tak tahu. Mungkin asbab tu sebab kita dia terima hidayah. Ya, Allahu alam, insya-Allah semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ni. Saya doakan pada semua sahabat-sahabat di sana yang menonton FB Live ini supaya kita sentiasa, ya, dipermudahkan apa yang rezeki kita dalam bulan Ramadan ni, Ramadan yang sangat mencabar, Ramadan yang sangat Allah beri banyak hikmah kepada kita. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia menonton, ya, dan terima kasih kepada ustaz kita, ya, yang share Skype juga sekarang ini. Yang tengok je saya, masya-Allah. Terima kasih ustaz, terima kasih kepada juga kepada Masjid Sultan Mahmud III Bandar Pasir Mas Kelantan yang yang jemput saya untuk FB Live. Tak sabar saya nak sampai kat sana, nak kecek Kelantan tu. Tu belum sampai lagi. Masih pelak lagi ustaz. Dan juga insya-Allah, dan juga terima kasih kepada PUK Persatuan Ulama Kelantan, sahabat saya Tuan Haji Wan. Ya, terima kasih. Dengan itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berbuka kepada semua umat Islam. Ya, terima kasih ustaz. عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت وقد طاب ذا اليوم حلم السمر هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر وسعد أطل هلا مرحبا يا كرام الوجوه لكم تزدهي أحرفي والجمل بقاعة زهر وفرحة عمر